Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi lah bagi yang sudi ataupun mungkin dah scroll gitu punya video ni. Sebenarnya dekat Arif punya ni lah platform. Okay. Sebenarnya kami ni dalam perjalanan nak ke USIM. Sikit ada kami ada program bersama student dekat USIM lah. Okay, tapi hari ni apa tajuk kita, Arif? Hari ni tajuk kita sebab hari tu ada orang request tajuk kita hijrah. Dan macam mana nak istiqamah dalam hijrah tu. Dalam nak perubahan fasa. Dalam apa-apa bagi saya lah, untuk buat apa-apa aktiviti ataupun apa-apa saja perkara, nak buat tu mudah. Dia bukan mudah. Nak buat tu tak sepayah istiqamah. Kalau bahasa hari ni istiqamah tu apa kita nak sustain lah kan. Nak sustain kita punya perubahan ke kerja ke. Kadang-kadang contoh kan, nak datang office tepat waktu pun tu istiqamah. Betul. Nak gosok gigi sebelum tidur, nak maintain hari-hari kan. Itu pun istiqamah juga sebenarnya. Jadi boleh kata istiqamah ni memang satu benda. Cuma bila kita describe, kita nak cuba bagi satu standard lah. Hijrah tu sendiri, gosok gigi tak boleh lah kata hijrah. Tak boleh lah kan? Cuma aktiviti lah. Aktiviti. Tapi kalau kita nak sebut hijrah, biasanya kalau Arif sendiri, apa pengertian atau definisi yang Arif kaitkan dengan okay, hijrah aku ni, baru di kategori hijrah lah. Oh, hijrah ini definisi saya sendiri tau, bukan dewan bahasa apa semua lah. Ya, kita belasah diri kita je. Ada perubahan daripada satu point A kepada point B, ataupun daripada satu sisi kepada sisi yang lain. Hijrah. Sisi yang macam mana tu? Daripada sisi macam mana buruk, kalau sahabat-sahabat kita ni dia nak tahu dia ni dah hijrah ke belum? Macam mana? Mesti ada tanda-tanda hijrah, betul tak? Dia dah ada kesedaran. Contoh lah yang Arif boleh bagi example kepada kita pagi ni. Example lah, dia dah sedar bahawa contoh contoh kepentingan jaga solat. Alright. Lagi sebelum ni mungkin dia solat tapi lopong-lopong solatnya. Mungkin begitu, ataupun tak solat langsung. Kemudian dia hadir kesedaran, mungkin dia dengar ceramah ke, nasihat daripada sahabat-sahabat dia ke. Daripada situlah, dia sedar benda ni salah. So benda ni penting. Daripada situlah dia berfikir untuk berubah. So kena solat lah. Kalau ada juga persepsi, aku dah hijrah, aku tak boleh buat benda-benda yang salah ni, aku kena maintain, aku kena nampak perfect. Adakah itu hijrah sebenarnya? Macam tu ke? Kena maintain, maksudnya kena nampak perfect lah, sempurna lah, tak ada cacat cela. Kalau tengok pada niat juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kami bukan ustaz. Kita orang bro je. Level kita bro je. Boleh tak bantu kami untuk share? Sebab kami cerita berkenaan hijrah. Sebab kami sendiri pun orang yang berhijrah macam saya lah. Bro Azli sama juga. Sama Bro Azli pun sama. Sama. Okay, boleh bantu share tak? Ada WB. Saya tak pasti WB tu apa benda. Istiqamah tak semudah. Betul. Istiqamah itu tak mudah. Istiqamah tu sulit. Yang mudah tu istirahat. Wah, ampun. Betul lah. Yang itu betul. Yang istirahat tu yang mudah. Relax je, buatlah apa kita nak buat kan. Tak payah fikir orang. Okey, sekali lagi balik pada tadi kan. Kadang-kadang bila orang nak hijrah, orang takut hijrah ni, tahu tak? Takut perubahan. Takut nanti orang kata, kau kata kau dah hijrah, kau dah berubah, kenapa kau masih buat benda-benda yang teruk ni? Takut macam mana kalau kata-kata orang apa? Adakah itu hijrah, atau macam mana kita nak kata sebenarnya hijrah tadi macam yang Arif cakap di awal, kita sedar kan perubahan. Okey, kalau bagi saya pula hijrah tu hampir sama, iaitu kita sedar kita nak berubah tu kerana apa. Niat pula. Kita nak berubah kerana apa, dan kita lakukan tu bukan kerana impak manusia. Bukan. Hijrah
Yang bagi saya yang betul-betul adalah memang kita sendiri yang fikir, kita sendiri rasa. Kadang-kadang bukan kita tak tahu benda tu salah. Contoh kita buka aurat kan, ataupun pakai seluar pendek lelaki lah saya cerita. Nak main futsal ni. Alamak, nanti terlepas waktu tak apa lah, main je, member tunggu dah ni. Kadang-kadang bukan dia tak tahu waktu solat tu ada, dan dia tahu solat tu wajib, tapi dia tak rasa benda tu penting. Ataupun perkara tu utama untuk dia selesaikan. Walhasil memberi impak kepada tindakan-tindakan yang salah tadi. Okey, kalau macam tu orang ni dah sedar yang memang betul macam ada tadi. Ada WB tu. Sebab memang nak ubah, nak istiqamah susah, ubah senang. Betul nak berubah daripada tak tahu kepada tahu, daripada tak buat kepada buat. Itu mudah. Tapi sekali ya. Untuk kekal dalam perubahan tu, memang kita perlukan yang kadang-kadang bukan tenaga je, dan sentiasa kena luruskan niat. Sebab tu luruskan niat tu nanti yang membantu kita untuk kekal atau gagal. Betul. So sebenarnya bagi siapa yang tengah tengok live ni, sebenarnya kami tengah on the way nak pergi ke USIM, University Science Islam Malaysia di Nilai kan? Ya, Nilai sebab kami ada program, kami ada sharing, nak bagi sharing kepada student tentang mental illness. Mental illness. Jadi betul. Kami sebagai selaku mental illness survivor, anxiety and depression. So kami cuba bagi sharing tentang kesedaran mental illness, tentang supaya mereka tu tak rasa sendiri. Sebenarnya orang lain pun ada juga yang merasai, dan alhamdulillah boleh survive. Dia bukan stop, tak ada jalan keluar. InsyaAllah akan ada jalan keluar. So kami di sini ingin membantu orang student kat sana supaya dia orang ada harapan lah. Ada harapan. So mental illness ni tadi hijrah ni dah mental illness pula. Itu cuma selingan selingan. Sebab kita on the way ke mana. Nanti mungkin ada yang tanya ni nak pergi mana ni naik kereta pagi ni. Kami memang itulah hala tuju kami. Tapi kita balik pada konten kita tadi, mungkin hijrah tu. Sebab bagi saya sebenarnya untuk hijrah bukan sekadar niat aja nak berubah jadi baik. Betul. Kita tak nak buat lagi dah benda-benda salah. Kita juga kadang-kadang kena ilmu. Kena ada ilmu so perlu cari input lah. Kalau tak kita hijrah ikut orang, pening pening nanti. Ikut macam mana? Daripada contoh, YouTube kan macam mana? Pertama ikut YouTube kan. Nanti kita contoh kita follow satu figure untuk hijrah dia buat. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya benda yang kita buat tu betul ke salah. Sebab kita ada ilmu, kita ikut saja. Kalau kecuali ada ilmu, kita buat perbandingan, kita buat penilaian, kita ada rujukan-rujukan yang valid lah untuk kita pastikan benda tu adalah sahih, benar daripada Islam misalnya. Tapi kalau kita hanya ikut-ikut orang, mula-mula dia ajak pergi, sebab realitinya banyak yang ikut-ikutan ni banyak. Banyak. Lepas tu orang-orang yang nak hijrah tu dirosakkan pemikiran dia kepada dimanipulasi. Dimanipulasi pula dia punya potensi tadi tu. So kadang-kadang orang hijrah tu sekadar pakaian ke? Kadang-kadang macam tu. Jadinya jual produk laku kan. Itu yang kadang-kadang orang rasa macam hijrah ni fake je. Sebab tu muncul kan selebriti ke apa ke, dia kata fake je semua ni kan. Sebab dekat situ lah, sebab tak ada ilmu. Ilmu tu juga penting supaya membantu kita dalam pertama menentukan tindakan kita tu sebenarnya betul ke salah. Sekali lagi hijrah kita tu menuju apa? Mesti menuju Allah, bukan menuju yang lain. Bukan yang lain. Bukan menuju follower bertambah. Harus lurus. Bukan fokus hijrah tu fokus nak dapat follower bertambah, diterima oleh keluarga. Tak boleh sebenarnya. Sebab hijrah tu ingat setiap orang yang nak melangkah perubahan ke arah Allah, ingat dia bukannya terus langkah baik terus.
kita akan Allah uji ketulusan niat dan ketulusan hati Dia kita. ada fasa-fasa Ya. Dia ada fasa-fasa. Ini saya kena beritahu sebab betul. kadang-kadang orang ingat, aku nak hijrah, kenapa orang cakap aku macam ni? Kenapa aku ditimpa macam ni? Sebenarnya semakin kita ingin dekat kepada Allah, selalunya bagi orang yang dah lalui akan faham, semakin nak dekat semakin banyak ujian. Bukan bentuk ujian tu sebagai kehinaan, bukan untuk rendahkan kita. Tapi Allah kata, sekarang kau dah fasa lebih dekat daripada aku, selayaknya posisi kau tu lebih tinggi. Jadi ujian itu untuk tingkatkan diri kita. Macam saya, macam Arif sendiri, kan ada pengalaman, makin berat ujian dia. Kenapa masalah makin banyak? Sebab sejujurnya kita tengok Rasulullah, para sahabat sendirilah sebagai orang yang paling awal dalam hal hijrah ni, ujian ni bukan makin sikit makin besar, makin banyak, makin bertambah, makin berat, yang kadang-kadang kita pun tak terfikir oleh akal macam mana nak tempuh. Tapi ada satu point, ujian tu akan berubah kepada kemenangan. Fasa tu. Jadi ujian ni bukanlah sampai kita habis lah. Memang. Maksudnya ada ujian tu rasa macam sampai bila kan? Sampai bila? Sebab itu jadi depresi tadi. Itu yang kita masuk ke cuma nak baca boleh. Ada WB, dia bagi tahu, saya diagnosis depression juga. Mula-mula jumpa doktor, tapi lama-lama dah tak pergi dah. Okey. Saya pun ada pengalaman juga. Saya secara peribadi menghidap MDD survivor. Dan saya dah tahap kongsi ubat. Memang kena kongsi ubat untuk ubat penenang. Dan alhamdulillah saya survive. So sekarang awak dah tak pergi, saya faham kenapa awak tak pergi. Tak apa, nanti mungkin satu hari nanti kita akan bincangkan topik tentang mental illness. Cuma sekarang ni kita kena fokus kepada hijrah. Okey. Sebab dia ada kaitan antara hijrah dan mental illness. Sebab itu fasa-fasa. Memang fasa. Sebenarnya orang mental illness ni sebenarnya adalah orang yang sedar tentang kewujudan diri dia, cuma dia lost. Dia nak ke mana? Apa yang nak drive dia terus hidup? Jadi inilah hijrah tu main peranan. Hijrah ini dalam konteks kita sebut tadi, niat kita nak ke mana? Mesti kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kepada Allah dan kepada Rasulullah, kita dah boleh buat checklist dah. Kita dah boleh buat satu penilaian dah. Adakah jalan-jalan yang kita lalui itu menuju Allah? Pertama, mesti tak bertentangan syariat. Itu penting kan. Tak bertentangan dengan akidah Islam, kebenaran. Tiba-tiba kena sembah benda-benda lain, kena puja benda-benda lain. Itu bukan hijrah dah. Itu dah pemesongan akidah. Jadi awalan mesti tahu ke mana nak pergi. Lepas tu mesti ada mekanisme untuk kita boleh menilai lah value apa yang kita buat tu sesuai tak dengan syariat. Jadi macam okey, saya sikit sama. Macam Bro Azli sendirilah. Pengalaman kan. Macam mana pengalaman Bro Azli hijrah? Saya hijrah lama. Maksudnya proses tu lama lah. Untuk sebenarnya saya ni budak yang diizin oleh Allah. Saya mental illness saya, kalau orang lain umur 20-an kan, saya umur sejak sebenarnya yang paling crucial tu belasan tahun. Saya mental illness. Okey, mental illness apa mental illness yang Bro hadapi tu? Saya alami psikosis. Okey. Sebenarnya saya dah tahu sedikit tentang psikosis. Boleh terangkan sedikit tak tentang psikosis tu, supaya mungkin ada yang tak tahu apa tu psikosis. Psikosis ni cuma okey, saya beritahu awal, psikosis tu saya baru tahu sekarang itu adalah psikosis. Okey. So sebab saya tak jumpa doktor zaman tu. So saya cure sendiri. Saya atasi sendiri, saya cari jawapan sendirilah. Psikosis tu kurang lebih sebenarnya orang yang depression, orang yang dalam sebenarnya levelnya kemurungan, dia ada kesendirian yang luar biasa sebenarnya. Kita akan desperate untuk luahkan perasaan kita, kita desperate untuk expresskan kita punya fikiran dan perasaan kita. Maka wujudnya entiti baru. Maksudnya identiti baru, orang kedua dalam diri kita. Dia bukan jin tau. Dia awalnya saya ingat jin. Tapi saya tengok jin. Tak ada pun simptom jin. Jadi
Sebab simptom jin lain saya pun pernah alami simptom jin. Tapi memang bukan yang sama seperti psikosis. Jadi psikosis ni lebih pada teman bicara untuk luahkan rasa. Kesan dia pada orang psikosis, contohnya macam saya akan bercakap dengan diri saya sendiri, tapi orang ingat saya berbual. Oh, dia macam Saya cakap jadi seorang-seorang lah. Saya cakap seorang-seorang tapi untuk dua watak yang sama dalam diri saya sendiri. Dia berbeza dengan split Personality. dia Split berbeza. personality dia lebih dekat, cenderung untuk dia jadi orang lain. Okey. Personality dia lain, cara dia cakap lain, cara dia berfikir lain. Itu split personality. Kalau psikosis dia jadi orang untuk berbual ataupun mendengar kata-kata, tapi diri kita sendiri yang dengar. So dia kita bercakap dengan diri kita lama kita boleh cakap macam cakap dengan kawan. Macam kita cakap ni. Macam itulah situasi psikosis. Kalau orang luar tengok tu macam orang gila macam tu memang lah. memang. Dan orang memang dulu sebab saya orang susah, so pergi sekolah jalan kaki, lalu tepi jalan besar kan, orang akan tengok pelik saya. Orang akan tulis saya. Kalau naik kereta orang tulis sebab saya cakap seorang. Sebab tu saya tahu aku ni gila ke. Tapi alhamdulillah dekat proses tu kita cuba cari. Sebenarnya yes, kalau tanya saya, hijrah tu lah yang membawa saya berjaya selesaikan masalah psikosis tu. Saya tahu sebenarnya saya patut bercakap dengan siapa, saya patut luahkan dengan siapa. Dia sepatutnya benda tu salurkan pada tempat yang betul. InsyaAllah benda tu akan dapat dikop. Betul. Cuma psikosis ni ada risiko. Kalau risiko dia adalah kalau orang psikosis tu dia macam ni dia another person, the opposite side kita, dia kadang-kadang boleh lebih dari seorang. Cuma saya seorang je. Saya bagi nama dia Afi. Ada nama tau. Ada nama. Orang tu macam mana? Orang tu dia tak ada jasad. Maksudnya dia tak ada macam, dia bukan manusia. Dia secara visual yang saya nampak, secara imajinasi, sebenarnya benda tu adalah imajinasi. Tapi bukan saya buat. Imajinasi tu muncul dari dalam. Maksudnya bukan kita nak muka kau macam ni kot. Tak, saya tanya, kau ni sebenarnya macam mana? Okey, bila bro asli cuba kau tunjuk cuba kau tunjuk. So kalau saya tengok tanpa pejam mata kan, saya nampak macam garisan halus warna luksina. Okay. Berbentuk seorang budak macam saya. Tapi bukan jin Dia tak ada muka. Dia cuma apa orang kata shape aja. Garisan luaran tubuh je. Dan dia bukanlah memang appearance dia saya nampak dia duduk, tak ada. Dia cuma saya tahu dia ada. Saya tahu saya boleh bercakap dengan dia. Okey, kalau bercakap dengan dia tu suara sama. Suara saya juga. Tapi cara berfikir bukan saya. Cara berfikir. Ya. Dia macam ada sebenarnya tapi ada dua akal ke? Dia macam ni. Saya yang depresi tu lebih dominan dekat perasaan. Dia lebih dominan dekat fikiran. Oh, maksudnya dia ada dua, fikiran dan perasaan. Ya. So sekarang ni fikiran fikir lain, perasaan fikir lain. Jadi dia discuss dulu. So biasanya saya akan masuk ruangan tu untuk discuss dulu, bincang perasaan ni betul tak betul, macam mana nak atasi perasaan ni, apa yang patut saya buat. Dan sebenarnya image yang ataupun opposite saya tu yang banyak guide saya. Untuk kontrol, jangan marah, jangan emosi, gini. Dan kata lain, sebenarnya fikiran saya tu bergantung kepada apa? Bergantung kepada maklumat yang apa saya dapat. Betul saya cakap tadi di awal tadi, bahaya dekat mana? Bahaya ketika banyak maklumat salah. Maka orang yang terhidap psikosis ni akan cenderung melakukan ataupun dia punya opposite side akan ajak menilai benda yang salah dan lakukan benda yang bahaya, benda yang boleh memudaratkan. Benda yang bukan-bukan. Yes. Sama jugalah untuk mental illness yang lain pun sama. Sebenarnya saya rasa hampir sama. Hampir sama. So asalnya daripada depression, dia akan cenderung kepada mungkin psikosis, anxiety. Okey, panic attack lah. Panic attack saya tak pernah alami sebab saya tak sampai anxiety. Saya tak sampai takut berlebihan. Tapi kalau saya di zaman ini, masa saya kecil, mungkin saya kena anxiety. Sebab waktu tu tak ada media sosial.
So, exposure kita hanya tu, apa ada di sekitaran kita lah. So masa tu masih belum ada kesedaran kan. Masyarakat pun kalau tengok maintenance ni mungkin kurang iman ataupun kurang iman, banyak berzikir. Banyak berzikir ataupun kau ni dah gila ke apa. Kau ni mesti jin lah. Sebenarnya nantilah untuk hari ni mungkin kita tak cerita lah. Tapi apa pun sebenarnya hijrah tu lah yang membuatkan saya tahu kenapa saya alami keadaan ni. Okey, macam Bro Azli, hijrah tu macam mana? Apa yang membuatkan Bro Azli tu sedar, oh okey kena berubah? Pertama sekali ada peristiwa sebenarnya, iaitu seorang sahabat saya yang saya kira baik. Baik tu bukanlah akrab tapi menilai baik dia seorang yang jujur bercakap apa pendapat dia. Nama dia Rizwan. Saya bagi talk banyakkan saya akan cerita kisah dia dulu, sebab dia lah menyebabkan saya cari jawapan. Betul-betul cari jawapan, dan hijrah tu bermula dari dia. Ketika dia cerita tentang solat kan, saya ajak dia solat. Dia budak baik, muka bersih kan, tapi tak pernah solat. Tapi reason dia tak solat bukan sebab dia tak percaya pada solat, tapi dia tak percaya pada Tuhan. Tuhan tu macam bagi dia tak ada. Sebab bagi dia, kenapa orang zalim makin kaya. Dia dulu budak baik pergi surau, budak yang taat, baca Quran, tapi dia melihat keadaan dunia yang tak adil. Kezaliman di kampung dia terjadi, orang yang dianiaya sampai meninggal orang tu. Dia rasa macam, mana Tuhan? Di mana Allah? Kata Allah Rahman, mana? Kata Maha Pengasih, Maha Penyayang, mana? So dia depresi sebenarnya. Dan dia kalau depresi tu kadang dia ambil dadah, ataupun dia mabuk kan. Dia minum arak tu bukan sebab dia nak mabuk. Daripada budak-budak baik. Dia budak baik. Dan akhir sekali saya tahu, saya rasa pada 2009 macam tu lah, dia meninggal overdosis. Overdose apa? Overdose dadah. Astagfirullahaladzim. Dan baru ni tak silap saya lah, wallahualam kalau betul, saya pernah jumpa anak dia. Anak dia kata ni mungkin ayah saya kot. Bro cuma tak ada gambar untuk explain pada dia, tapi secara description rasa macam sama orang yang tu. Dan anak dia menangis. Dia tak pernah jumpa, dia tak dapat nak jumpa bapak dia. Cuma bapak dia mati overdosis juga. So saya tengok, cerita sama. Tak silap saya memang dia dah tak duduk masa tu. Saya dekat Johor. Dia tak duduk Johor, dia pindah Pahang ke apa. Dia kahwin, dan dia mati, dia meninggal kat sana. Apa yang membuatkan saya trigger adalah soalan dia kepada saya yang saya tak mampu jawab, sehingga dia overdosis. Faham tak? So ada kaitan dekat situ. Orang tertekan tu kadang-kadang sebab tak jumpa jawapan. Dan bagi saya ini satu tugas untuk saya kena cari jawapan. Itulah permulaan saya hijrah. Masya Allah. So bukan dengan rasa aku kena berubah, tapi pasti ada jawapan untuk selamatkan orang macam apa nama dia, Izwan. Nama dia Izwan. So mesti ada cara untuk selamatkan orang macam Izwan. Tak berapa ramai lagi. Masa tu saya peribadi cakap, berapa ramai lagi orang nak kena mati sebab tak ada jawapan dia. So sebenarnya Bro Azli terinspirasi tu macam nak menyelamatkan orang. Ya, sebenarnya bagi saya sedih. Dan saya faham, sebab saya pernah ada zone tu juga. Cuma saya tak sampai kepada nak merosakkan diri. So, saya yakin at least masih ada hidup selepas mati. Waktu tu waktu tu saya umur 18 saya jumpa dia. Setahun ke 2 tahun kemudian saya dapat berita kata dia dah meninggal. Sebab apa? Overdose. Satu yang bagi saya tahu kenapa dia overdose. Sebab dia bagi tahu saya, dia tertekan melihat dunia. Dia bukan tengok kampung dia tengok Palestin. Maksudnya orang ni aware. Orang yang sakit mental dia peka. Ketidakadilan dia, tapi dia rasa macam, di mana keadilan? Katanya hidup ni untuk keadilan. Allah tu Maha Adil. Dekat situ putus asa kepada Allah SWT. Cuma saya mengharapkan saya boleh jumpa. Waktu tu lah saya cari penjelasan. Di situ saya berbeza sikit hijrah saya dibanding rata-rata. Adalah kerana saya nak selamatkan. Dan saya sendiri masa mencari tu kan, depress juga. Masa fasa mencari tu depress juga. Depress juga, rasa macam tak jumpa jawapan ni. Tak ada orang boleh jawab soalan aku ni. Kalau untuk sudut saya tengok kan, kadang-kadang depress tu adalah satu rahmat kan? Ya, betul. Sebab dia macam pemicu kita untuk menjadi lebih baik.
Ya, dan Betul kita menilai semula. Kita jadi orang yang sebenarnya peka. Kita depressed sebab kita peka. Kalau kita tak peka, kita jadi macam binatang lah, elak je. Tak pakai baju, tak apa kan. Jadi Hidup binatang. sekadar hidup je Hidup lah. sekadar hidup lah, macam binatang. Jadi sebenarnya boleh kata hijrah saya tu adalah permulaan untuk saya cari jawapan. Dan insyaAllah sesi istiqomah nanti, macam mana nak istiqomah, apa je yang patut kita lakukan untuk kekal istiqomah, insyaAllah kita pada sesi Mungkin hijrah ni belum habis lagi. Sebab Bro Azri dah share sikit, saya boleh share lagi. Dia nak juga. Tak ada, nanti insyaAllah nanti. Sebab kita dah nak sampai. Dah dekat dah. Dah dekat dah. Okey. Dekat sini ada WB, dia ada bagi tahu. Kebanyakan orang fikir kalau dengan berzikir, beribadat dapat hilangkan masalah. Sedangkan zikir itu untuk makanan rohani kita, untuk kuat dalaman kita. Okey, bagi saya lah benda ni, untuk mendapatkan jawapan tu, dia perlu memuaskan akal tau. Dia bukan masalah zikir ke apa semua. Dia perlu memuaskan akal sesuai fitrah. Dan akhir sekali fasa dia mententeramkan jiwa. Kita kena mencari tiga standard tadi. Tiga standard tadi. Yang pertama apa tadi? Memuaskan akal sesuai dengan fitrah. Dan ketiga adalah mententeramkan jiwa. So kita kena cari jawapan macam Bro Aziz bagi tahu tadi. Jawapan tu dari mana kita datang, untuk apa kita dijadikan, dan ke mana selepas ni. Kalau insyaAllah, kalau kita dapat cari jawapan tu dengan 3 ciri tadi, insyaAllah kita akan tenang. InsyaAllah. Jadi dia bukan bila berlaku kebingungan tu terus zikir macam tu, tak. Dia takkan selesai. Dia perlu cari jawapan juga. Dia tak habis sekat situ. Dan untuk hijrah yang berkesan, memang kena proses pencarian. Kena barulah kita tahu hijrah ke tidak kita ni. Betul. Macam ada satu buku saya ada baca, lebih kurang yang ni saya ingat sangat. Ini kata-kata Imam Syafi'i. Perkara yang wajib di atas seorang mukallaf tu, mukallaf lah, bukan mu'alaf. Orang yang dibebankan ialah berfikir dan mencari Tuhan. Untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatullah ditulis kat situ, mengenal Allah. Jadi perkara pertama yang wajib kita lakukan adalah berfikir dan mencari. Mencari apa tadi? 3 perkara tadi. Daripada mana, untuk apa, dan ke mana kita selepas ni. Dan dia mesti memenuhi kriteria 3 juga. 3 juga tadi. Memuaskan akal, sesuai dengan fitrah kita, dan mententeramkan jiwa. InsyaAllah kalau kita dapat cari jawapan-jawapan tu mengikut ciri-ciri yang ketiga tadi, InsyaAllah kita akan lebih tenang, lebih stable. Dan InsyaAllah masalah depresi tu hilang dengan begitu saja. Mungkin ada WB melalui fasa-fasa yang sama. Sebab dulu dia kata dia pergi jumpa doktor, sekarang dah tak pergi. Mungkin dia tengah melalui fasa-fasa yang saya bagi tahu tadi lah. Sebab saya pernah lalui fasa-fasa begitu. Saya pun pernah lalui. Fasa-fasa. Tak jumpa doktor. Tak jumpa doktor. Sebab zaman tu tak tahu punya penyakit. Bila dah hijrah, dia ada fasa-fasa hijrah dia pula. Macam saya sendiri, fasa radikal, fasa nak salahkan orang, nak salahkan sekeliling. Sebab macam yang Razi cerita lah tadi, macam apa, kawan tadi, disalahkan orang, disalahkan Tuhan. Lepas tu bila kita rasa kita tengok semua salah, dia akan pindah pada fasa untuk jadi hero pula. Untuk jadi hero, untuk selamatkan dunia. Padahal kita tak dapat nak jadi hero. Kita hanya boleh jadi fighter saja. Okey, itu fasa dia. Kemudian dia akan pergi ke fasa mententeramkan jiwa. Yang tu fasa paling susah untuk saya. Dan sekarang benda tu yang saya alami sekarang. Yalah. Dia macam yang Bro Azri bagi tahu tadi, dia ada macam psikosis. Dia ada fikiran dan perasaan tu dia berlawanan. Fikiran kata lain, perasaan kata lain. So sekarang ni saya tengah menghadapi fasa tu tau. Saya sekarang masih hijrah lagi, masih istiqomah. Alhamdulillah istiqomah dalam untuk usaha kekal istiqomah. Usaha. Dan bahkan setiap orang, saya sendiri pun tetap kena istiqomah. Kena latih diri untuk kekal istiqomah. So tidak ada
keadaan yang statik lah. Hari ni ada convocation ke apa? Agaknya kot. Wallahualam. Kita tak tahu apa sebenarnya Sebab- event hari ni. Sebab banyak, saya tengok tadi ada banyak ni, banyak orang jual bunga, banyak jual orang jual coklat. bunga, yang untuk beri kepada orang yang grad. Orang grad tu. Mungkin hari ni konvo ke apa? Mungkin ada yang combo hari ni. Sebab tu lah kita nampak soalan mungkin ada carnival convocation ke. Oh betul lah, semalam ada konvo kan. Carnival tu kan. Ni Sebenarnya semalam kami ada datang USIM untuk meeting kan, untuk briefing. meeting, Briefing, bagi tahu petugas-petugas, panitia-panitia tentang program ni lah, apa objektif dia, apa flow dia. dan teknikal lah. Technical lah, part technical. So hari ni berlangsung lah kita punya program. Okey, sekali lagi minta mohon doa segala, semoga program kami berjalan lancar. Itu ada last jumpa doktor betul. Jumpa doktor sekretari, tetap tak jumpa jawapan, kena diri sendiri cari jawapan. Tapi sejak join terbiah ni rasa makin okey sikit expression. Tabiah yang mana? So betul-betul memang sebenarnya diri sendiri yang perlu selesaikan masalah ni sebenarnya. Sebab kita sendiri yang bertarung dengan diri kita, dalam diri kita. Okey, sebenarnya kami dah sampai ke USIM sebenarnya. Tengok kita dah masuk ke area USIM. Area USIM. So insyaAllah nanti kalau ada masa lapang lagi, ruangan waktu, kita akan sambung lagi. Sambung lagi. Kalau boleh tolonglah share Tolong supaya share. ramai lagi Betul, kawan-kawan, sahabat-sahabat kita yang dalam condition yang sama. Betul. Mungkinlah dapat sedikit semangat ke, ataupun pencerahan sikit, Betul. atau setidaknya dapat cara pandang baru Betul. melihat keadaan diri Perspektif. kita. Jadi insya-Allah kita berbagi pengalaman, berbagi kisah. Dan kalau ada kisah-kisah nak dikongsikan pada kita untuk kita membaca dan mungkin kita boleh review, mungkin boleh PM, boleh DM saya. Apa-apa kisah nanti insyaAllah kami akan bacakan, kami akan review dengan daripada sudut pandang kami lah, perspektif kami lah. Yelah. Macam tu lah lebih kurang. Okey, terima kasih semua untuk kehadirannya, kesediaan bersama kami. Semoga Allah SWT melancarkan urusan sahabat-sahabat semua yang menonton. Dan insyaAllah doakan supaya kita ada sesi ataupun pertemuan kita akan bertemu lagi lah. Part 2 kan. Mungkin kita akan go in details kot. Mungkin kalau ada question ke untuk kami faham lebih detail. Oh ini posting ni friend Okey jap nanti mungkin nanti kita tukar public lah. Saya tukar public Nanti ada WB boleh share. Saya rasa ada WB ni tukang jahit tu, tak silap saya lah. Ya ke? Saya pernah tengok dia punya posting. Tak silap saya lah. Betul lah? Betul ada. Awak ada menjahit. Saya pernah tengok posting awak. Dan awak ni sebenarnya ramai followers, tak silap saya. Dan dalam tapi dia follow kita. Boleh pula dia tengok live kita. Tapi baguslah. Kita pun terima kasih pada Ada sudi juga kongsi pengalaman. Tu je. Kadang-kadang kan kalau orang ingat kita tu normal, padahal kita pun pernah ada pada fasa-fasa perik, fasa-fasa keliru hidup ni. Betul. Sebenarnya kita orang dah berpusing dah ni. Ya tu. Tu salah masuk. Patutnya Salah tadi masuk. dekat post tu terus masuk kiri. Apa sebab ni jalan tapi sana. jalan dia pusing aja. Kita tak adalah sesat. Tak ada sesuatu. Kita ambil makan angin dulu lah. Okey lah Rik. Tu kita boleh share. Alright, bye-bye. Nanti saya akan tukar posting ni kepada public. Dan jangan lupa untuk share tau. Jap. Saya belanja view. View dulu. View. View belanja. Itu ada carnival kat sana. Oh, hari ni ada carnival. Ada carnival. Oh ada convocation. Student USIM lah, tapi dia buat di sini. Okey. Nampak tak? Jalan Barakah. Saya tekan jahit tapi banyak merapu kat FB. Biasanya bila tengah down makin banyak merapu kat FB soalan. Okey,
mungkin kena gunakan platform yang betul untuk luahkan perasaan tu. Kalau boleh janganlah luah dekat public, jangan luah dekat sosial media, sebab mungkin akan berlaku kesalahfahaman orang terhadap kita. Macam awak perlu jaga awak punya credibility, awak punya cara pandang pada awak, orang pada awak. Sebab awak tukang jahit, awak perlu jaga awak punya bisnes juga. So kalau boleh, kalau nak posting something tu, fikir banyak kali dulu. Perlu post benda-benda yang positif tentang bisnes. Kalau boleh elakkan post yang benda-benda yang bukan-bukan lah. Jangan luahkan perasaan sangat lah dekat platform media sosial ni. Okey, ada kalau boleh nanti share tau. Nanti share kami punya live. InsyaAllah nanti. Oh, tu student dah ramai dah. Kami dah sampai. Okey, kita dah sampai ke Dah lokasinya. sampai. Oh tak, tengok ramai student. Ini student-student yang kami perlu. Tapi Bukan macam bukan. Oh bukan Bukan ini Bawa baju, Oh dia bawa baju. Okey. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi di lain sesi. InsyaAllah kami, alhamdulillah kami dah sampai. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Brazilian cakap apa? Assalamualaikum. Bye-bye. Okey, bye. Okey, ingat tau, taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Ya, kalau untuk kebaikan kita, kekal dengan ketaatan kepada Allah. Bye-bye.